Baik saudara, untuk perkembangan PRU Dun Melaka, kita terus saja langsung ke studio mini RTM Melaka bersama Ashraf Ishak. Ashraf, apa agaknya strategi menjelang hari pengundian, Ashraf? Terima kasih Faris dan Hazel. Strategi menjelang hari pengundian sudah dibuat. Fokus utama semua parti bertanding memastikan mereka jadi pilihan pengundi. Namun untuk mencapai jumlah undi yang dihasratkan, mereka turut sama akan memastikan pengundi keluar menunaikan tanggungjawab. Bagi calon Barisan Nasional BN Kerusi Tanjung Bidara, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, kempen akan terus dilaksana mengikut pematuhan SOP. Manakala kempen di media sosial akan terus diperhebatkan bukan sahaja untuk mengeluarkan manifesto, malah bagi menangkis berita-berita palsu. Iyakannya. Saya juga melihat semua para calon hendaklah menggunakan sebaik mungkin kaedah mendekati pengundi dengan berjumpa seberapa ramai pengundi, di samping disokong dengan media sosial. Saya sekali lagi menyeru kepada seluruh rakyat Melaka bahawa yang penting ialah dapat memberikan keputusan yang baik sebelum kita membuang undi, iaitu sebuah kerajaan yang stabil dan kita juga akan dapat menikmati kemakmuran. Perkara sama turut dikongsikan calon Perikatan Nasional PN Teluk Mas, Datuk Muhammad Rafiq Naizam Mohidin, yang turut mengakui kempen sama ada secara fizikal atau media sosial perlu ditambah baik. Jadi dalam keterbatasan calon-calon Perikatan Nasional, kita teruskan kempen seperti biasa dan juga media sosial memainkan peranan untuk menjelaskan tentang kejayaan-kejayaan pimpinan Perikatan Nasional dalam kerajaan, dalam pentadbiran kerajaan sebelum ini, dan juga kita juga lebih tertumpu kepada aplikasi WhatsApp untuk memberi maklumat terkini tentang calon-calon kita. Sementara itu, calon Pakatan Harapan PH Bukit Katil Adli Zahari pula berkata jentera parti telah disusun untuk mengajak rakyat keluar mengundi. Memanglah kita akan gerakkan jentera kita kerana kita tahu bahawa dengan kemudahan yang kita ada pada hari ini, jentera itu boleh digerakkan kerana kita tahu masyarakat boleh keluar mengundi kerana sokongan daripada negeri-negeri bukan sahaja di Melaka tapi seluruh Malaysia itu membantu. Jadi kita akan menyusun jentera kita dengan lebih efektif. Yang kedua adalah kita harus memberikan keyakinan kepada rakyat. Membina hospital wanita dan kanak-kanak untuk keselesaan golongan itu mendapatkan rawatan. Antara suara wanita yang akan diberi tumpuan calon Barisan Nasional BN Dun Pekalan Batu, Datuk Kalsum Nordin. Beliau berkata, keadaan hospital yang agak sesak kini menyukarkan wanita, khasnya ibu mengandung serta kanak-kanak mendapatkan rawatan dalam keadaan selesa. Kita dapati hospital yang ada sekarang ni dah terlalu sesak. Jadi saya berpendapat, why not kita bina satu hospital khas untuk wanita dan juga anak kat situ. Jadi sekarang cost of living tinggi. Jadi perbelanjaan untuk melahirkan seorang bayi itu cukup tinggi kalau kita pergi ke swasta, hospital swasta. Datuk Kalsum yang ditemui di Penggalan Batu berkata, beliau juga berhasrat untuk menaik taraf kehidupan ibu tunggal melalui pembangunan ekonomi. Ia bukan sekadar bantuan, malah turut membantu mereka berdikari dalam mencari pendapatan sendiri. Bagi calon Perikatan Nasional PN Dun Rim Azalina Abdul Rahman, meningkat dan memperkasa taraf hidup wanita menjadi fokus beliau. Jika diberi mandat, beliau mahu pelbagai aktiviti dan program dijalankan khas untuk wanita, terutamanya di luar bandar. Jadi macam kawasan Dun Rim ni kita tahu ianya di bawah kawasan luar bandar. Namun semangat untuk memperkasakan diri, saya lihat wanita-wanita ni seperti yang saya katakan tadi dah mulai menceburi bidang perniagaan. Saya sendiri pun sebelum ini banyak jugalah membantu wanita-wanita di dalam Parlimen Yasin ini, sedikitlah bantuan seperti kanopi untuk memulakan perniagaan. Tambah Azalina, beliau juga akan memperjuangkan isu-isu wanita yang terpinggir. Bagi calon-calon yang merebut kerusi Dun Air Keruh, penyelesaian terhadap masalah banjir menjadi antara isu yang diberi perhatian.
turut diberi keutamaan isu ekonomi rakyat. Calon Perikatan Nasional PN, Datuk Seri Michael Gunn berkata, dua perkara itu menjadi aduan utama rakyat. Beliau bertekad menyelesaikannya selain turut berhasrat menjadikan Air Keroh sebagai salah satu destinasi pelancongan di Melaka dengan kewujudan Kampung Baru Cina dan Kampung Melayu. Kita kena dekati rakyat. Pasal kita kena dengar keluhan dan kita kena respon dengan dia orang. Bukan dengar lepas tu buat tak tahu. Bukan senang kita nak mencapai keputusan yang lebih baik, keputusan yang akan memihak pada kita. Tapi kita usaha. Kita dalam perikatan kita kena ambil langkah yang positif. Baru rakyat akan nampak memang kita komitmen. Sementara itu, calon Barisan Nasional BN Yong Fun Juan berkata, penyelesaian terhadap masalah banjir kilat yang sering berlaku di Air Keroh akan dilaksanakan bersama semua agensi, persatuan-persatuan penduduk dan badan bukan kerajaan NGO. Pelibatan semua bertujuan mendapatkan pandangan pihak-pihak berkenaan seterusnya menyelesaikan masalah itu. Kita memang membawa unsur-unsur untuk pembangunan dan kesejahteraan kepada rakyat. Itu adalah seperti apa yang tertera dalam manifesto Barisan Nasional. Memang konteks daripada penjagaan atau mementingkan kepada kesejahteraan rakyat, pembangunan dan daripada segi kemasyarakatan, ekonomi, belia, golongan belia, semua itu kita menitik belah. Calon Pakatan Harapan PH Kek Chi Yi pula berpendapat melalui pilihan raya ini, rakyat dapat menilai prestasi parti-parti yang pernah mentadbir negeri, seterusnya membuat pilihan bijak dengan mengundi calon yang komited. Sepanjang 2 minggu kempen ini memang kami banyak menggalakkan rakyat Melaka keluar mengundi, kerana bagi saya bukan sahaja pilihan raya ini satu pilihan raya yang akan kita memilih kerajaan yang bakal memimpin negeri Melaka bagi 5 tahun yang akan datang. Ini juga satu peluang untuk kita reset segala kemelut politik yang telah berlaku, dan ini peluang untuk kita reset and restart. Ketika kesemua calon dan parti memperhebat kempen menjelang hari pengundian, Jabatan Penerangan Melaka, Japan Melaka, mengambil inisiatif mengajak pemilih menunaikan tanggungjawab Sabtu ini. Nur Amalina Abdul Halim berkesempatan mengikuti hebahan umum menerusi Info on Wheels IOW yang digerakkan Japan Melaka. Bermula hari ini, 9 unit van hebahan digerakkan di semua 28 don. Pengarah Japan Negeri Syahrul Ravin Daram Abdullah berkata, hebahan dibuat dalam 4 bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin serta Tamil, serta tidak ketinggalan dalam logat Melaka. Sebelum hari mengundi ini kita pertingkatkan lagi. Maknanya setiap info ini akan pergi ke don-don tu, maknanya 3 kali lah, maknanya pagi, pagi, tengah hari dan petang, untuk kita wawarkan kepada masyarakat setempat, khususnya pengundi, untuk keluar mengundi lah. Hebahan menerusi kaedah IOW yang turut diselang-seli dengan lagu dapat menaikkan lagi semangat orang ramai untuk keluar mengundi. Baik, kepada seluruh rakyat negeri Melaka, jangan lupa untuk patuh segala SOP yang ditetapkan pada 20 November ini dan selamat menunaikan tanggungjawab anda. Laporan Nur Amalina Abdul Halim, Berita RTM. Pemergian Allahyarham Datuk Seri Abdul Ghaffar Atan juga kehilangan buat teman-teman Melaka FM. Setiausaha Persatuan Rekreasi dan Sukan Teman Negeri Melaka atau Teman Melaka FM Muhammad Azizi Syahril Abdul Razak Kalim berkata, Allahyarham antara yang bersama menubuhkan persatuan itu 16 tahun lalu. Malah, sepanjang tempoh itu juga, Allahyarham merupakan individu penting yang menaungi persatuan sebagai yang dipertua. Saya dan juga rakan-rakan di Teman Melaka FM ini sangat begitu sedih atas apa yang berlaku, dan kami warga Teman Melaka FM
ingin mengucapkan takziah kepada ahli keluarga dan semoga arwah juga ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Satu kehilangan besar buat kami, Persatuan Teman Melaka FM, atas pemergian seorang yang pemimpin yang sangat kami segani dan kami sayangi. Persatuan Teman Melaka FM diwujudkan khusus untuk pendengar dan peminat radio Melaka FM melaksanakan pelbagai aktiviti bersama penyampai-penyampai radio nombor 1 masyarakat Melaka. Sekian kemas kini semasa PRU Dun Melaka untuk berita perdana malam ini. Tunaikanlah tanggungjawab anda sebagai pengundi pada 20 November ini. Kembali kepada Faris dan Hazel di Angkasa Puri. Silakan.